Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan. Selepas 4 tahun saya membuat uji kaji tentang sistem solar, hari ini saya akan share kepada anda tentang bateri. Bateri mana lebih tahan lama, lebih bagus, lebih memberi manfaat, lebih menguntungkan kita sebagai pengguna yang memasang sistem solar di rumah, sistem hybrid atau sistem off-grid. Solar dibahagikan kepada dua sistem, iaitu grid dan off-grid. Grid, sistem yang kontrak dengan TNB, dia tiada bateri. Dia sama juga macam meter TNB. Kalau TNB failure, shutdown, solar pun shutdown juga, tak boleh pakai. Tapi sistem yang saya cerita ni, yang saya share kepada anda adalah sistem yang lebih bagus. Bagi pendapat saya, sistem yang lebih bagus, lebih baik, lebih menjimatkan dan lebih mahal dari sistem grid, iaitu sistem off-grid atau dikenali lagi dengan nama hybrid. Sistem ni dia ada bateri atau power bank untuk simpan power. Jika TNB failure, bateri akan supply power ke sistem elektrik internal. Jika waktu hujan atau waktu malam, bateri akan supply power. TNB standby sahaja. Lebih fleksibel, lebih praktikal, lebih menguntungkan dan menjimatkan. Cuma kelemahan dia adalah kos yang sangat tinggi. Kos sangat tinggi di mana? Bahagian mana yang tinggi tu? Pastilah bateri. Hari ini anda sangat beruntung sebab saya akan share kepada anda hasil eksperimen saya selama 4 tahun tentang bateri. Tanpa berlengah masa, jom saya tunjukkan. Ini adalah beberapa jenis bateri yang kita guna untuk solar. Rendah. Ini adalah lithium. Lithium bateri model yang paling baru, paling latest. Atas dia ada satu lagi. Dia macam bank tau. Dia lagi besar, tapi kategori pilot juga. Lebih kurang aja. Saya akan ceritakan apa kelemahan dia, apa kelebihan dia, dan anda boleh buat keputusan. Bateri ni harga dia lebih mahal, lebih mudah digunakan. Tapi saya tak, atas eksperimen saya, atas kajian saya yang saya gunakan untuk rumah saya sendiri, untuk customer saya tidak recommend. Nanti saya cerita kenapa. Okey, bateri nombor 2, bawah pylon. Teknologi solar dalam 5 tahun ni, teknologi solar dia memang laju tau. Teknologi solar ni dia punya pergi memang laju. Teknologi dia cepat berkembang. Dalam 5 tahun dah bermacam teknologi bateri yang dikeluarkan. Yang paling latest pylon, yang paling ramai orang guna sekarang lah. Untuk 2023, 2024 orang ramai guna jenis pylon. Untuk 2022 ke bawah orang guna jenis yang ini. Ini second model. Ini nama dia Live PO4. Dalam pylon pun ada Live PO4 juga, tapi dia combine dalam satu box. Ini berasingan. Satu Live PO4 ni, satu bateri yang besar ni, dia punya AH 200 AH 3.2 volt. Untuk keseluruhan bateri ni adalah 400 AH 48 volt. Kalau anda nak tahu, beli buku yang saya jual di Shopee. Bateri jenis Live PO4 ni, model bagi saya nak mudahkan pemahaman, model kedua lah. Model kedua selepas pylon tu, di bawah pylon, sangat bagus, sangat tahan lama. Saya recommend. Nanti saya cerita kenapa saya recommend. Masalah dia pada ini saja. BMS, Battery Management System. Tapi saya puas hati, dia boleh tahan lama. Nanti saya cerita. Kemudian bawah sikit dari Live PO4, ni bateri jenis gel.
berat. Bateri jenis gel, nama dia AGM battery. Bateri ni pun saya tak recommend. Bateri ni banyak digunakan untuk garaj-garaj kereta. Garaj kereta, kebun-kebun, tempat-tempat yang guna load yang rendah. Kalau ada aircon, tak sesuai. Dan bateri yang antara mula-mula teknologi solar dekat Malaysia, ini dia, flooded battery, guna air. Bateri kereta, senang cerita bateri kereta lah. Bateri ni sangat tidak sesuai untuk sistem solar. Nampak Farid bateri ni? Bateri, fokus bateri. Bateri ni sangat tidak sesuai untuk sistem solar sebab membahayakan kesihatan. Bateri ni dia ada gas. Gas dia tu boleh menyebabkan kanser. Tapi pada suatu masa dulu, bateri jenis ini paling banyak digunakan. Dan sekarang dah kurang. Masih ada yang guna bateri ni, tapi untuk kegunaan-kegunaan yang sangat ringan, untuk orang-orang yang pasang solar dengan kos yang sangat rendah. Saya akan ceritakan kelemahan dan kelebihan. Untuk bateri ni, saya tak syorkan. Kelemahan dia adalah DOD dia sikit sangat. Bateri cepat kong. Dia tak tahan lama. Maybe dalam 1 tahun dah rosak. 1 tahun, 2 tahun maybe dah rosak. Cycle dia cepat habis. Cycle dia sikit sangat. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia murah. Kelebihan dia murah sahaja. Kelemahan dia banyak. Bahaya pada kesihatan. Kurang baik untuk kesihatan. Boleh berisiko menyebabkan kanser. Ya, sebab apa yang saya belajar, dia ada gas. Okey, bateri ni jangan gunalah. Bateri kereta ni jangan guna untuk pasang solar. Bahaya. Kurang bagus. Untuk kebun-kebun, garaj kereta, untuk load yang kecil, sampai sekarang pun masih guna lagi bateri ni. Atas kajian dan eksperimen saya, ini semua bateri saya tau. Ini semua bateri saya. Saya guna. Saya buat kajian satu per satu. Bateri ni waranti dia 1 tahun. Supplier akan bagi waranti 1 tahun. Dia punya kelemahan dia adalah berat. Sangat berat. Sangat berat. Ini baru 100 Ah. Ada 200 Ah. Ada 280 Ah. Sangat berat. Bateri ni kalau tengok kat sini, berapa? 12 volt. 12 volt, 100 Ah. Untuk kita dapatkan sistem 48 volt, kita perlu ada 4 biji bateri ni. Tak banyak, tak makan space. 12 campur 12, 24. 24 kali 2, 8, betul. Kita hanya ada perlukan 4 biji saja dah cukup. Dia tak makan space, tapi dia sangat berat. Nak buat maintenance susah, sakit pinggang nak angkat dia ni. Dan kelemahan dia, DOD dia 50% saja. Tahu DOD? DOD ni maksudnya bila kita full charge, kita charge dia penuh. Adam dengar, Adam belajar, Farid dengar. Bila kita full charge penuh, kita boleh guna 50% saja. Hanya 50% saja kita boleh guna dia punya power. Lagi 50% dia tak bagi, dia simpan untuk kesihatan bateri. Jadi cepat habis lah. Kalau nak guna bateri ni, kena jumlah yang banyak dan berat, makan space. Kalau 4 biji tak makan space, kalau dah banyak, makan space. Bila rosak, nak buat maintenance cukup leceh. Sebab apa? Sangat berat. Kena ambil, bawa lori nak angkat benda ni. Okay, jadi harga dia mahal juga. Mahal juga. Tapi ketahanan dia dalam 3 tahun. Pengalaman saya, bateri ni ketahanan dia dalam 3 tahun. Sebab cycle dia, rasanya cycle dia dalam tak sampai 1000 cycle kot. Rasanya lah tak sampai 1000 cycle. Dalam 3 tahun. Dulu saya pakai bateri ni. Kalau anda tengok video-video yang lepas, dulu saya pakai bateri ni, memang lepas 3 tahun dia rosak. Ini nama dia AGM battery, guna gel. Dan bateri yang saya suggest kepada anda agak old school, agak lama, tapi dia yang paling baik dalam kajian saya. Jika anda lihat dekat sini, ni dah rosak dah dua-dua ni. Around 3 tahun pakai dah rosak dah. Jom. Bateri ni saya pasang hampir 4 tahun dan masih baik. Mana-mana rumah customer yang saya pakai bateri yang ini, Life PO4,
tak pernah ada komplain rosak. Saya pakai dua area depan sini bateri biru, dan area dapur ada lagi tak rosak. Customer saya pun tak pernah komplain, dan buktinya sekarang masih berfungsi baik. Jadi kepada anda, saya syorkan kalau nak pakai solar jenis hybrid atau off-grid, beli bateri ini, Life PO4. Bateri ini ringan, dia ringan, senang install, senang maintenance. Kalau salah satu rosak, kita boleh tukar salah satu sahaja. Kalau dua rosak, tukar dua sahaja. Macam tu. Bateri ni ada waranti sehingga 2 tahun. Bateri ni ada waranti sehingga 2 tahun. Bergantung pada supplier lah. Supplier yang saya baru dapat, mereka bagi waranti 2 tahun. Dalam 2 tahun ada masalah, boleh tukar balik. Dan dia punya untuk 120 Ah ke atas punya bateri, dia punya cycle. Dia punya cycle 4000 cycle. 4000 cycle cycle ni apa? Cycle ni bila dia charge penuh, satu cycle kita guna. Lepas tu dia charge lagi penuh, 2 cycle kita guna. Dia charge lagi penuh, 3 cycle. Macam itulah selama 4000 cycle. 4 kali kita charge penuh, maksudnya dia akan rosak. Semua bateri macam tu. Handphone kita, bateri kereta semua ada cycle. Jadi yang ini dia punya cycle 4000 cycle. 4000 cycle, kalau kiraan dia satu cycle 1 hari. Maksudnya dia akan charge penuh satu cycle 1 hari. Dia boleh tahan dalam 9 tahun. Itu kiraan kalau kita charge satu cycle 1 hari. Dia boleh tahan dalam 9 tahun. Tapi kita takkan macam tu. Kadang-kadang 1 hari kita buka aircon, dia charge sampai 2 kali, 3 kali. Jadi kita saya beranggapan dia boleh tahan dalam 5 tahun atau 6 tahun. Macam tu je. Ikut kiraan, jika 1 hari 1 cycle, bateri Life PO4 yang ini, dia boleh tahan sehingga 9 tahun. Tapi kita takkan buat macam tu. Saya ulang banyak kali ni. Sebab 1 hari kita tak tahu berapa kali dia charge. Lebih-lebih rumah yang menggunakan load yang tinggi, sentiasa guna aircon, guna dryer, guna water heater, guna macam-macam alatan yang berat, mungkin dia akan charge banyak kali. Lebih dari 1 kali sehari. Jadi saya nak kata berapa tahun dia tahan, tak boleh sebab masih baik. Jadi saya anggarkan boleh tahan dalam 5 ke 6 tahun sahaja. Dan okeylah, puas hati. Puas hatilah 5-6 tahun. Kalau anda nak beli, anda boleh cari di Shopee, Lazada, macam-macam dia jual. Banyak tempat dia jual. Okey. Dan bateri Life PO4 ni, masalah dia satu je. Masalah dia adalah BMS. Dia mesti kena guna BMS, Battery Management System. Dan BMS ni mahal. Harga dia antara 250 sampai 600, 700 pun ada. Yang saya guna ni harga dia lebih kurang dalam 400 lebih lah, hampir 500. BMS ni yang saya beli, harga dia lebih kurang hampir 500. Tapi dia tahan 4 tahun. Macam mana 4 tahun? Sebab BMS saya lepas 4 tahun, dalam 4 tahun baru rosak. Dah 4 tahun lah dia tahan. Ni pun baru pasang, tak tahu dah berapa lama tahan. Agak-agak boleh tahan 10 tahun lah. Jadi saya anggap BMS tu dia boleh tahan dalam 4 tahun. Sebenarnya BMS saya tak rosak lagi. Customer saya, BMS dia rosak dekat KL. Customer tu punya BMS rosak. Tapi customer tu nak model yang lama, nak model sama macam saya pakai dulu. Jadi saya beli baru untuk saya punya, saya pasang dekat sini bateri. Yang saya punya tu, yang masih baik tu, saya bagi pada customer saya. Macam itulah. Dan saya anggarkan dalam 4 tahun dia rosak. Sebab BMS saya dekat belakang untuk dapur. Dekat dapur saya ada lagi satu bateri. Ada BMS juga. Dia dah rosak dah. Baru rosak. Jadi saya anggarkan, saya anggap BMS tu rosak dalam 4 tahun. Bateri dia tahan. Sampai sekarang tak rosak-rosak. Tapi BMS dah rosak. Okey. Dan last bateri yang ini. Ni.
bateri Life PO4 lithium. Minta maaf lah siapa yang jual bateri ni Minta maaf siapa yang jual bateri ni. Saya dah uji dekat customer saya, dah ada yang rosak. Tapi dia tanggung warranty lah, ada warranty dan baik one to one lah. Hantar claim warranty dapat yang baru. Dan saya punya ni around dalam 3 tahun. Dua-dua dah rosak dalam 3 tahun. Dia punya cycle around dalam 3,500. Cycle dia dalam 3,500. Tapi tak sampai pun. Kalau 3,500 around dalam 8 tahun boleh lepas kot. 8 tahun boleh lepas kot. Tapi tak sampai pun. Baru 3 tahun dah rosak. Dua-dua pula tu rosak. Tu kat situ dia ambil. Nampak tu, dah cabut dah. Dan masalah dia pula, bila dia rosak, kita nak repair susah. Kita nak replace susah, nak maintain susah. Sebab apa? Macam ni. Masuk, tengok sini. Dah buka. Ni saya dah buka, nampak tu. Dia dah pack semua ni. Macam mana tukar ni? Ni nampak tu, dia dah pack semua dengan motherboard, dengan cucuk sini, cucuk sana. Dengan benda ni nak kena buka. Wire berseligat ni. Nak buka ni, dah gam ni. Apa dia? Tak boleh buka dalam ni nampak dalam tu. Zoom nampak dalam tu. Tak tahu bateri apa dia guna ni. Nampak? Macam mana nak replace? Tak boleh. Ini kalau rosak, tu beli baru je. Dalam ni ada 16 biji bateri. Kalau satu sel, satu bateri 3.2 volt, dia memerlukan 16 biji bateri untuk dapatkan 48 volt. Jadi dalam ni ada 16 biji bateri. Kalau salah satu bateri rosak, 15 lagi tak boleh pakai. Sistem ni dalam ni ada, jika satu bateri 3.2 volt, jika satu bateri 3.2 volt, dia memerlukan 16 biji bateri dalam ni, dia combine untuk dapatkan sistem 48 volt atau 51 volt. Kalau salah satu bateri rosak, 15 tak boleh pakai. Maksud kena tukar baru. Susah tak? Leceh tak? Nampak dalam ni. Macam mana nak buka ni? Baru 3 tahun dah rosak. Dan saya yakin yang rosak tu mungkin BMS, mungkin bateri. Mungkin BMS, mungkin bateri. Tapi saya syak bateri tak rosak, bateri tahan. Saya syak mungkin BMS yang rosak. Macam mana nak tukar ni? Berseligat ni pakai motherboard. Macam mana nak tukar ni? Jadi buang aja, beli baru. Warranty 6 bulan. Jadi sebab tu saya syorkan bateri yang ini. Sebab tu saya syorkan bateri yang ini. Bateri ni ada 16 di sini. Bateri ni untuk 48 volt, dia ada 16. Saya pakai 400 kH. Saya nak power yang lebih, saya double kan. Saya jadikan 32 volt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ni untuk satu set 48 volt. Macam yang luar tu bateri tu. Satu box tu 16. Ni. Tapi saya pakai 2 set. 2 set dia jadi 32 biji. Kalau salah satu yang rosak, contoh ni rosak lah. Contoh bateri ada 16, kat sini 16, sini ada 16. 16 sini, 16 sini. Kalau satu rosak, contoh bateri ni rosak. Kalau dia rosak, semua tak boleh pakai. 15 tak boleh pakai. Tak susah, saya cek aja bateri yang rosak. Boleh cek pakai meter, mana yang voltage dia drop rendah sangat atau dia tak charging, dia rosak. Jadi apa susah? Saya buka Shopee atau Lazada, saya order sebiji macam ni, saya buka yang rosak, saya pasang yang baru, dia akan okey balik. Mudah tak? Mudah. Dan cycle dia sampai 4,000 cycle. Bateri ni pula ringan, tak berat, tak makan space, mudah nak susun. Pakai rak kasut pun boleh. Ni rak kasut ni. Lepas tu, bateri ni dia pakai BMS. BMS dia pula bukan built-in. BMS dia bukan built-in. BMS ni external BMS. Kalau rosak, kita boleh buka, boleh pasang yang baru. Mudah, senang. Dan lebih tahan lama. Kan? Yang dulu punya pun tahan dalam 4 tahun. Yang belakang, yang dapur dah rosak. Dalam 4 tahun dah. Anggaran dia dalam 4 tahun tahan. Okey lah, setiap 4 tahun nak tukar. Modal dalam 500 lah. Okey lah, 4 tahun sekali keluar 500. Tapi itu brand lain. Ini brand lain. Ini brand lain. Mungkin dia tahan sampai 10 tahun. Saya tak tahulah ni. Sebab setiap brand tu kualiti tak sama. Mungkin brand ni lebih tahan. Ada kipas lagi. Nampak tu sini dekat ada kipas. Kalau panas dia pusing kipas ni. Nampak kipas. Nampak?
Kalau panas dia pusing kipas ni kan. Yang lama tak ada kipas, mungkin lebih tahan ni. Okey. Jadi dari eksperimen yang saya buat, alhamdulillah anda dapat manfaat. Anda dapat pelajaran. Lepas ni kalau anda nak pasang solar, anda dah tahu nak pilih bateri yang mana. Kalau tanya saya akan recommend bateri yang masih baik dekat sini. Bateri yang masih baik, masih tahan, power dia boleh pergi sampai DOD 90%. Yang ini DOD 50%. Dia boleh guna 50% dari keseluruhan power. Ini pun sama, 50%. Dia boleh guna 50% dari keseluruhan power. Charge penuh-penuh, guna sikit je. Yang ini dia boleh pergi sampai 90%. 90% kita boleh guna. Dia charge penuh, 90% boleh guna. 10% dia tak bagi, 10% dia simpan untuk kesihatan bateri. Ini pun sama. Yang ini dia boleh guna DOD 90%. Kita boleh pakai sampai 90% power dia. 10% dia simpan, dia tak bagi guna untuk kesihatan dia. Tapi biasa installer solar akan pakai 70% saja. 70% saja kita akan pakai, 30% kita simpan. Dan nampak tu saya lubang-lubangkan dia. Panas. Kenapa saya lubangkan? Panas, haba biar dia keluar. Ini kalau tak lubang ni panas ni, pegang ni panas ni. Ni sini dekat sini. Panas ni, nampak dia lubang semua. Nampak lubang tu. Bila lubang ni dia kurang panas sebab makin panas iradian matahari dekat atas langit tu, dekat langit tu makin panas, dia bila dia maksimum dia generate power tu, dia punya kabel pun boleh panas. Tapi dia tak bahaya sebab kabel solar ni dia double layer, double insulation, ada 2 insulation. Dia lebih tahan lah. Alright, alhamdulillah. Sekian saya punya perkongsian. Semoga anda mendapat manfaat yang banyak. Semoga anda lebih bijak untuk menilai dan memilih. Sekian daripada saya, Muhammad Azizal Aziman, pengarah syarikat Muhammad Idrin dengan Satu Muhad. Saya pakar elektrik Malaysia, saya pakar kilat Malaysia, saya pakar solar Malaysia. Terima kasih, terbaik. Okey, adab dengan Farid. Pasang balik bateri angkat cover tu Dam, angkat cover Dam. Angkat cover. Pasang balik. Letak. Letak. Pasang balik ni. Bateri ni 3 tahun dah rosak. Around 3 tahun dah. Lepas tu dah rosak, nak repair pun payah. Kena hantar balik dekat supplier, tukar je one to one. Ni pakai kejap dah rosak. Pakai kejap bukan dah rosak. Dia 3 tahun juga, normal lah 3 tahun. Tapi pasal aircon sikit tak boleh, berat-berat tak boleh, dia tak kuat, power dia sikit sangat. Yang tu terbaik. Yang tu terbaik. Alhamdulillah, memang terbaik.